Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UPSI cemerlang bersama kepada semua pelajar KPK 3012 Pendidikan Inklusif. Selamat datang kepada semua pelajar ke semester yang baru. Saya perkenalkan diri saya Dr. Kamal bin Safi'i, pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Pendidikan Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Saya merupakan pensyarah anda bagi kursus KPK 3012 Pendidikan Inklusif. Jadi sebelum saya memberi taklimat berkaitan dengan kandungan kursus ini, kita berkenalan dahulu. Seperti mana yang dipaparkan di sini, saya ialah Dr. Kamal bin Safi'i, mempunyai pengalaman pendidikan seperti mana yang tertera lah, di mana saya mempunyai sijil perguruan asas pada tahun 1994 dan 96. Saya juga ada sijil khusus dalam perkhidmatan 14 minggu di Seleksia 2001 dan juga degree, master dan PhD dalam bidang pendidikan khas di UPSI. Jadi saya merupakan alumni UPSI. Dan dalam perkhidmatan pendidikan, saya juga merupakan bekas guru, pernah mengajar di dua buah sekolah menengah, di SMK Menjelara Kepung Kuala Lumpur dan juga SMK Sungai Besar Sabak Bernam, dan pernah juga bertugas di sekolah rendah di SK Ceras, SK Taman Segar Ceras selama lebih kurang setahun, dan pernah juga berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam, pernah juga berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, dan sebelum ke UPSI pada tahun 2019 saya bertugas sebagai penolong pengarah di Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian dasar dan juga instructional di bahagian pendidikan khas. Jadi bidang saya ialah special education dalam bidang pendidikan khas, dan pendidikan inklusif ini merupakan salah satu cabang lah dalam pendidikan khas itu. Baik, paper yang saya akan terangkan dari segi kandungannya ialah KPK 3012 Pendidikan Inklusif, merupakan 2 jam kredit yang perlu diambil oleh semua pelajar ijazah sarjana muda pendidikan. Pendidikan, mereka kena mengambil paper wajib ini yang berada di Fakulti Pembangunan Manusia. Jadi hari ini saya akan terangkan dari segi kandungan kursus ini. Baik, unit 1 dalam kursus ini, kursus pendidikan inklusif ini ialah berkaitan dengan pengenalan, definisi dan dasar pendidikan inklusif. Jika kita lihat di sini, dalam unit ini menerangkan tentang definisi pendidikan khas, menerangkan tentang dasar dan perundangan dalam pendidikan khas. Nanti kita akan pergi lebih detail lagi lah. Okey, untuk unit 2 masih lagi dalam skop pengenalan, definisi dan dasar pendidikan inklusif, yang mana subtopiknya ialah berkaitan dengan program pendidikan khas di Kementerian Pendidikan Malaysia, jenis program pendidikan khas, dan juga mengenal pasti murid berkeperluan pendidikan khas ini. Yang mana kita akan lihat nanti 6 kategori utama yang besar lah. Baik, unit 3 kita akan lihat dari segi pengenalan, definisi dan dasar pendidikan inklusif juga, masih lagi di dalam skop itu, tetapi subtopiknya yang berkaitan dengan definisi dan latar belakang pendidikan inklusif, akta perundangan dan dasar antarabangsa, dan juga pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, yang mana ketika ini kita berada di gelombang yang ketiga, 2021 hingga 2025 lah. Baik. Okey, untuk unit yang keempat masih lagi dalam skop topik yang besar, iaitu pengenalan, definisi dan dasar pendidikan inklusif, tetapi kita melihat dasar di luar negara, di peringkat yang universal dan juga di peringkat Asia lah. Kita ada BWACO Millennium Framework, Salamanca Statement, dan juga keperluan ke arah pendidikan inklusif. Ini kita akan lihat nanti dari segi dasar dan polisi. Baik, seterusnya untuk unit 5, kita akan melihat dari segi ciri-ciri murid berkeperluan pendidikan khas ini, yang mana kita akan lihat subtopiknya berkaitan dengan definisi murid berkeperluan pendidikan khas ini yang mempunyai 3 aras atau 3 berkefungsian, iaitu berkefungsian rendah, sederhana dan tinggi. Dan dalam unit ini kita akan bincangkan nanti berkaitan dengan ketidakupayaan MBPK ini dari segi penglihatan, pendengaran, ketidakupayaan fizikal dan kesihatan lain, dan juga ketidakupayaan tuturan. Ini yang berada di unit 5 lah. Baik, kita lihat ke unit 6, masih lagi di subtopik yang sama, iaitu ciri-ciri murid berkeperluan pendidikan khas ini, yang mana kita akan melihat nanti murid kategori ASD,
ataupun autisma, sindrom Down, disleksia, ADHD ataupun hyperaktif di sini, dan juga pintar, cerdas dan berbakat. Yang ini juga kita akan lihat yang mana yang beruang lingkup, yang mana yang boleh diinklusifkan ini, maka mereka akan pergilah ke kelas inklusif ya. Yang mana tidak boleh inklusif, maka mereka akan berada di program pendidikan khas integrasi. Baik, unit ketujuh juga masih lagi di skop topik yang sama, iaitu ciri-ciri murid berkeperluan pendidikan khas. Ini yang mana kita akan lihat subtopiknya definisi murid berbagai kecacatan ataupun multiple. Kita akan lihat masalah pekak buta. Maksudnya dia ada dua kategori sini, dia pekak dan dia buta. Macam mana cara kita nak mengajar mereka ini, dan juga implikasi masalah dalam pendidikan. Apa kesannya? Bagaimana kita nak melihat nanti di unit 7. Okey, unit 8 kita akan beralih ke topik model pendidikan inklusif, kerana dalam subtopik ini menerangkan tentang model pendidikan inklusif dalam pendidikan khas, ada di dalam negara dan juga di luar negara. Jenis-jenis pendidikan inklusif, kalau kita lihat di sini kita ada dua. Yang pertama iaitu pendidikan inklusif sepenuh masa dan pendidikan inklusif separa masa ni maksudnya belajar di kelas perdana itu dalam tajuk ataupun subjek-subjek tertentu saja, dan selebihnya masih lagi di program pendidikan khas integrasi ya. Okey, untuk unit 9 masih lagi berkaitan dengan model pendidikan inklusif, tetapi subtopiknya melihat pengurusan pendidikan inklusif di sekolah dan juga susun atau kelas inklusif dari segi setting yang sesuai dalam pengajaran PDPC pendidikan inklusif bagi guru-guru Okay, untuk unit yang ke-10, kita akan melihat teknik pengajaran murid-murid berkeperluan pendidikan ini. Bagaimana kita akan melihat dari segi pendekatan pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan pentaksiran prestasi murid, dan juga kemahiran sosial dan komunikasi. Ini untuk unit yang 10. Dan juga untuk unit 11, kita akan melihat juga masih lagi dari segi teknik pengajaran murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini, tetapi kita akan melihat dari segi kolaborasi dengan guru pendidikan khas, maksudnya guru-guru di alam perdana dan pendidikan khas, dan juga dari segi kebajikan dan keperluan murid inklusif itulah untuk kita lihat bagaimana mereka berinteraksi dengan murid perdana ataupun murid normal yang lain lah. Dan untuk unit 12 juga masih lagi berkaitan dengan teknik pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas, tetapi kita melihat dari segi pendekatan pengajaran bagi subtopiknya kaedah komunikasi murid bermasalah pendengaran, penggunaan perisian atau software dalam PDPC, proses pengajaran pembelajaran murid-murid masalah pendengaran. Itu untuk pendengaran lah. Dan juga kita akan melihat dari skop teknik pengajaran braille, bagaimana alat ini menyokong dari segi PDPC, alat bantuan optik dan bukan optik untuk murid penglihatan terhad, ini untuk murid yang rabun, dan juga ICT untuk murid penglihatan juga yang kita akan lihat, dan juga kesan daripada masalah penglihatan dan implikasi dalam pendidikan. Ini untuk unit 12. Baik, untuk unit 13 kita juga akan melihat masih lagi berada di dalam topik teknik pengajaran murid-murid berkeperluan pendidikan khas ini. Kita akan melihat dari segi model penilaian dan pentaksiran yang sesuai dengan murid ini, dan juga rancangan pendidikan individu untuk unit yang unit 13. Dan untuk unit 14 kita juga masih lagi berada di topik pengajaran teknik pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas ini, yang mana kita akan melihat dari segi aspek khidmat sokongan khidmat sokongan daripada perkhidmatan pelbagai agensi kerajaan, perkhidmatan perubatan dan terapi, perkhidmatan sokongan sosial, dan juga perkhidmatan agensi swasta dan bukan kerajaan atau NGO lah di sini, untuk kita lihat bagaimana mereka menyokong dari segi pelaksanaan pendidikan inklusif itu dalam sistem pendidikan di Malaysia lah khususnya. Dan itu berkaitan dengan khusus ini. Moga anda semua dapat lebih jelas, dan semua kandungan ini berada dalam buku pendidikan inklusif yang anda akan perolehi nanti di Jabatan Pengajian Pendidikan Fakulti Pembangunan Manusia saya rasa itu saja. Semoga anda semua berjaya mengikuti kursus KPK 3012 Pendidikan Inklusif. Sekian, terima kasih.